La, okey. La taqum. Jangan berdiri. Alright. Ayat ini adalah larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana pada peringkat awal Nabi SAW atas dasar simpati, atas dasar peri kemanusiaan, atas dasar kesian, walaupun Nabi tahu setengah-setengah daripada orang yang di Madinah itu munafik, tapi disebabkan dia menyembunyikan kekufuran, secara zahirnya seolah-olah IC dia tulis Islam lah. Jadi bila mati atas dasar peri kemanusiaan, Nabi masih lagi menyembahyangkan jenazah dia. Jadi antara yang kuat menentang tu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tak nak. Jadi akhirnya setelah beberapa kali Nabi solatkan, sampailah larangan daripada Allah, wala tusalli, dan janganlah engkau menyembahyangkan. Maksudnya selepas ayat ini Nabi tidak lagi solatkan jenazah orang munafik. Wala tusalli ala ahadin, dan janganlah engkau wahai Muhammad mensalatkan atas ahad satu pun, seorang pun, minhum daripada mereka, daripada orang-orang munafik itu, bila mana mata, dia mati. Mata ni sama dengan koma lah pattern dia. Koma, mata. Maknanya apabila dia mati, jangan lagi semayangkan. Dan larangan ini bukan biasa-biasa, kerana nahi yang di hujungnya dia ada abadan, forever. Kadang-kadang kita nahi ni dia ada berkait betul. Puan Cik Wah jangan makan ikan ya, contoh. Kecuali besok dah tak gatal-gatal makanlah. Itu lain. Dia dah tak gatal bedal lah. Itu dia ada dia punya, maknanya bukan yang berbentuk selamanya. Di sini tidak. Di sini tak ada kompromi dah. Jangan solat abada. Sudah tak ada lagi exception. Selama-lamanya. Kemudian bukan sekadar tidak boleh solat. Wala taqum. Wala taqum, dan janganlah engkau berdiri wahai Muhammad. Janganlah engkau berhenti ala atas. Atas di sini maksudnya apa? Di tepi, di pinggir, berhampiran. Qabrihi, kuburnya. Berdiri atas kubur ni simbolik apa? Kalau orang sekarang ni, simbolik baca Fatihah, betul? Simbolik buat tahlil, simbolik ziarah orang mati. Ini berdiri ziarah pun tak boleh. Sebab dia memang kafir. Dia adalah orang kafir yang menyembunyikan kekufuran dan dia munafik. Okey. Tapi yang ini tidak ada isu sebab apa? Sebab Nabi SAW itu dia tahu betul. Betul? Kita tak boleh lah. Saya tak pergilah ya, Puan Cik Wah. Dia ni munafik. Baik. Itu macam mana saya tahu? Kita tak ada pengetahuan tu. Alright. Yang terakhir. La takum fihi abada. La, janganlah. Takum. Engkau berdiri. Fihi padanya. Abada. Selama-lamanya. Okey. Berdiri di mana? Ini ayat ni pendek lah, tak lengkap. Kita nak cerita panjang pun susah. Kena tengok ayat secara penuh lah. Cuma sebab kita punya fokus qama yaqumu.
qum, la taqum. Okey, habis untuk yang ajwaf. Kembali kita ke stesen asal kita 14. Untuk yang 14 ni kita masuk yang terakhir sekali. Iaitulah kategori sakit yang lafif. Ada lafif yang makrun, duduk sebelah-sebelah. Ada lafif yang mafruq, ada pemisah tengah-tengah dia. Alright. Bukan. Sabar, ada 3 ni. Nakis sekali. Nakis. Yang pertama nakis. Nakis yang mana? Sakit ujung. Belakang sakit. Contoh dalam ayat kita yang ini yang pertama tu. Ramah. Madinya ramah. Mudhari'nya yarmi. Amar dia irmi. Nahi dia la tarmi. Rama berbaling. Lontar. Baling, lontar dan sebagainya lah. Okey. Sebentar. Saya nak tunjukkan selingan sekejap. Ni kita tak tunjuk semualah. Kalau nak tunjuk set semua sekali makan masa, sebab dalam Quran pun dia tak keluar semua. Hanya ada beberapa saja contoh yang dia bagi. Tapi untuk kita punya pengetahuan kita, dia begini ya. Cuba tengok sebentar. Semasa dia asal, dia adalah alif di belakang tu. Alif dalam bentuk ya, alif maksurah lah. Rama. Okey. Ini madhi ya. Maknanya yang ada dalam Quran misalnya apa? Ada sebahagian tu dia keluar fi'il madhi yang depan-depan tu. Contohnya macam anta, ana. Jadi bila kita tukarkan dia kepada ana, alif yang dalam bentuk ya tu kita jadikan ya je. Dia jadi apa? Ramaitu. Ramainah. Maknanya seolah-olah dah ada rumah ya kan. Kita tukar kepada ya je lah. Sebab kalau kita buat macam ni, dari sudut bunyi pun macam tak kena, macam sumbang. Ramatu. Ramatu. Orang Melayu dengar pun berkerut dari dia. Ramatu. Jadi dia tak ada ramatu. Dia jadi apa? Kalau tukarkan Roma itu kepada ana, dia jadi Ramaitu. Ramaina. Ramaiti. Dan sebagainya lah. Itu sedikit lah. Ini dalam Quran tak banyak. Tapi ada lah. Roma ni apa? Melontar. Dia punya masdar dia, tak tahulah. Puan Cik Wah dah pergi zaman pandemik ni, pergi pula DIY backpacker sendiri-sendiri. Dia seronok kalau orang muda, dia seronok. Kalau orang muda lah, yang biasa travel, dia seronok. Kan? Sebenarnya kalau kita ada kekuatan, ada orang kata berjiwa lasak macam India, Pakistan, Bangladesh kan. Maknanya kalau seminggu lah, let's say kita pergi seminggu ke 2 minggu, betul lah setengah orang dia ada kemampuan, dia nak selesa betul. Tapi kalau orang yang setengah-setengah ni, dia kata apa? Saya pergi bukan nak tidur. Betul. Tidur kat Malaysia lah. Jadi tu yang kadang-kadang tengok India, Pakistan kan dia tidur kat masjid-masjid dia. Betul. Mana siang tu tidurlah kat tiang. Nanti malam kan carilah hotel-hotel bajet yang murah-murah kan. Sekadar tidur, untuk tidur, melelapkan mata. Kalau orang kita mungkin nak semayang yang bilik tu nampak Kaabah kat bawah, tu lain lah. Itu triple VVIP nak buat macam mana. Jadi kalau yang ada kekuatan backpacker tu, banyak murah dia. Banyaklah dia punya murah, tapi kena ada kenalan lah. Kena ada kenalan yang buat macam tu. Jadi maksud saya tu tadi, tak tahulah sempat ke tidak pergi kawasan mana. Kawasan melontar tu, dekat kawasan melontar tu dia guna masdar.
perbuatan melontar itu dia pakai masdar, ramyun. Madhi dia rama, telah melontar. So dia punya masdar dia ramyun. Jadi aksi kita semasa kita baling tu dipanggil ramyul jamrah. Kalau kita buat haji, yang kita lontar tu dipanggil ramyu al jamrah. Sebab tu dia ada 3 tu kan, jamarat. Dia ada yang ula, wusta. Okey ada 3 tempat melontar tu. Jadi perbuatan dia dipanggil ataupun aksi kita itu dipanggil ramyu, lontaran. Lontaran jamrah. Tiang tempat kita baling tu dipanggil marma. Tempat melontar. Okey Alright. Tempat melontar. Itu dia panggil marma. Alright. Okey. Apa next time nanti kalau pergi sila kita bagi sesiapa yang pergi lagi lepas ni kita bagi assignment sila tangkap gambar signboard. Jangan posing sebelah korma. Posing sebelah korma tu cerita lama. Ini ambil signboard tu. Kita nak tengok fi'il apa dia pakai. Madhi ke mudhari' ke dan sebagainya. Okey tu next time lah. Okey. Jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi rama. Yang kedua nanti kita akan lihat waqa. Telah pelihara. Telah jaga. Telah lindungi. Mudhari'nya yaki. Okey. Kemudian amar dia ki je. Wakina azaban nar. Yang kita dah baca wakina tu. Inilah fi'il dia, satu huruf je. Waw tu dan. Na di hujung tu kami. Ki tu engkau peliharalah kami. Engkau jagalah kami. Engkau lindungilah kami. Okey. Apa tu? Puan Cik Wah, suaranya tak keluar tu. Macam nak bercakap sesuatu tu. Okey. Daripada sini, tengok baik. Daripada sini, ni belum belajar lagi tapi nampak macam pening ni. Tapi saya nak tunjuk. Daripada waqa inilah nanti, dia akan melahirkan. Sini. Taqwa. Oh, taqwa kat sini. Oh, taqwa tu di sini. Okey Jadi nak cari taqwa, dalam kamus kena pergi dekat waqa. Jadi taqwa ni yang secara basic kita lihat dari sudut bahasa saja. Istilah lainlah. Terjemahan teknikal mungkin orang tasawuf cerita dia taqwa ini adalah sekian begini. Orang lain pula dia terjemah begini. Ada banyak terjemahan tafsiran. Tapi kita ambil bahasa saja. Taqwa yang dari sudut bahasa maksudnya apa? Waspada. Jaga-jaga. Hati-hati. Itulah taqwa. Okey waspada lah. Alright. Okey. Jadi itu yang ke berapa? Yang kedua waqa, yaqi, ki, la taqi. Yang ketiga hawa. Wan najmi idza hawa. Ada surah An-Najmu tu ayat pertama dia kata wan najmi idza hawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ayat kata yang terakhir ni surah yang sama. Ayat pertama dia guna wan najmi idza hawa ni sini. Nanti yang kedua ayat kedua surah tu dia kata apa? Ma sahibukum ma dhalla sahibukum wa ma ghawa.
Okey, hawa. Cuba tengok hawa. Ini hawa dalam bentuk kata kerja. Condong, cenderung. Jadinya, yang dah datang dalam bentuk bahasa kita tu, kita gabungkan dua perkataan tu sebenarnya. Oh, hari ni kalau yang dah belajar, alhamdulillah lah. Tapi kalau yang first time belajar, rupa-rupanya apa? Itu maksud sebenar dia. Okay, tengok baik-baik. Dalam Melayu kita ada apa? Hawa nafsu. Betul? Ini semua kehendak hawa nafsu ni. Apa maksud hawa nafsu? Nafsu tu, nafsu di situ tu nafsu yang menghendaki sesuatu lah kan? Betul? Sama ada positif atau negatif. Tapi setelah kita faham, tu apa maksud hawa nafsu? Kecenderungan nafsu. Kecondongan nafsu. Kan Mak Saleh dia ada dua kan? Kalau yang kita tak nak tu dia panggil apa? Decline, betul? Kalau yang kita nak sangat, kita condong tu dia kata incline. Inclination maknanya kecenderungan lah. Itu maksud hawa nafsu. Hawa tu maksudnya apa? Ini bukan penghawa dingin ke penghawa pendingin hawa. Hawa tu lain. Hawa Melayu tu lain. Itu maksud hawa. Telah condong. Telah cenderung. Yang terakhir ghawa. Ghawa ni apa? Sesat. Menyeleweng. Sesat. Menyeleweng. Ghawa. Okey. Ini semua contoh-contoh yang penyakit-penyakit yang terakhir lah. Yang ini walaupun kita senaraikan semua sekali madhi, mudhari', amar, nahi. Tapi disebabkan dia ni termasuk kelompok yang rare, yang jarang-jarang, yang hampir-hampir tak ada dalam Quran. Jadi dia keluar sesekali saja. Jadi yang kita sediakan ini sebagai apa? Panduan saja. Tidak semuanya ada. Tidak semuanya keluar dalam bentuk ayat Al-Quran. Kalau ada, adalah. Okey, muka surat 15. Alright. Ya. Yang kadang-kadang kita kena hafal ya, pattern dia tak sama lah. Untuk mudhari' macam tadi, waqa jadi yaqi. Untuk rawa jadi yarwa, tak jadi yarwi. Sekali lagi tu. Kat sini saya nampak ada dua pattern lah. Untuk mudhari'nya, macam waqa jadi yaqi. Tapi untuk rawa, dia jadi yarwa, tak jadi yarwi, tak jadi yarwi pula ya. Macam tadi ya, Roma jadi yarmi ya. Okey. Dia tak jadi macam kat bawah dua tu, lain sikit pattern dia daripada yang dua di atas ya, Ustaz. Okey. Dia macam ni. Cuba tengok semula. Dia sebenarnya benda tu yes, benda tu isu lah, tapi sebenarnya dia sini. Sini dia cerita dia. Balik ke sini. Cuba kiaskan yang ini. Sebab tu waktu kita terangkan dulu, ini hanya panduan, bukan pasangan. Maknanya dia akan pergi kepada salah satu. Cuma penentuan ke mana dia pergi, itu bukan pilihan kita. Itu yang kadang-kadang kalau guna bahasa macam Datuk cakap tadi, hafal aja lah. Sebab kita tak ada kuasa nak memilih di sini. Jadi pattern ini sebenarnya sama untuk yang sihat dan yang sakit lah. Ini dua-dua sama sebenarnya. Maknanya kalau yang tadi Datuk kata Roma. Roma ni sebenarnya walaupun dia sakit, cuba tengok Okay, saya numberingkan sebenarnya 1, 2, 3,
mudhari' 1, mudhari' 2, mudhari' 3. Jadi walaupun dia sakit roma, memang dia tak boleh ikut pattern atas tu macam sebiji. Tapi sebenarnya dia masih lagi nombor 1. Pasal tak? Kalau kita baca betul-betul ramaya, betul? Fa'ala, cuma dia tak ada ramaya lah, betul? Jadi tiba-tiba mudhari' dia pakai apa? Yarmi. Jadi sebenarnya mudhari' dia pakai nombor 2 ni. Yaf'ilu, yarmiyu. Contohnya lah. Itu dia dah pilih, kita tak boleh kacau. Sebab itu kalau kita tak mahir yang ini, nanti kita pening dekat mana? Kita pening dekat rawa pula. Rawa pun pakai nombor 1 juga. Tiba-tiba mudhari' dia pakai nombor 1 juga. Dia tak pakai nombor 2. Itu maknanya tugas kita matchingkan sajalah. Cuma sedikit kesukaran kita ialah kalau kita tak familiar dengan perkataan-perkataan ni, nanti kita tak boleh nak macam mana dia guna yawa, dia tak guna yawi. Sebab yang itu kita tak boleh campur tangan lah, kita follow saja. Okey, jadi Datuk, terima kasih. Jadi kesimpulannya dia masih lagi pakai yang inilah. Cuma dia berada di pattern dan bentuk dia yang sendiri sebab dia sakit. Sebab dia sakit. Alright. Sama ya, kalau macam ni, kalau yang ni lagi pelik. Kalau yang macam ni lagi pelik, kita nak logik kan. Contoh sini tengok. Qala, kalau ikut dia nombor apa? Kalau ikut dia nombor 1 lah. Betul. Tapi dia tak boleh bunyi huruf tengah-tengah, betul? Jadi dekat mudhari' dia pakai nombor 3 sebenarnya. Tapi kalau kita nak match kan lagi pening sebab tengok betul. Sebab kalau nombor 3 yang sihat, huruf kedua mati, betul? Yaf'ulu. Dekat sini tak nampak huruf kedua mati sebab apa? Sebab huruf ketiga tak ada baris. Tapi sebenarnya kalau ikutkan qala yaqulu, ini adalah qala 1, madhi 1. Yaqulu adalah mudhari' 3. Ada tak yang 1 tapi mudhari' dia bukan nombor 3? Yang ni, cuba tengok. Tidur. Macam qala, betul? Tetapi bila mudhari' ada kata apa? Yanamu. Dia tak kata yanumu. Jangan tanya saya lah, saya pun tak tahu sebab apa. Saya hafal je. Ada tak yang mudhari' 2? Ada. Ja'a. Sama pattern mudhari'. Tiba-tiba madhi. Mudhari' dia kata apa? Yaji'u. Yaji'u pula. Kenapa dia tak kata yaja'u ke? Entah. Ja'a yaji'u. Jadi maknanya kalau qala yaqulu 1, 3, nama yanamu dia sama macam fa'ala yaf'alu. Ja'a yaji'u dia sama macam fa'ala yaf'ilu. Dia tak akan lari, cuma bila dia sakit dia tak boleh ikut yang atas lah. Cuma secara prinsipal ini semua adalah dia punya pattern, bentuk yang panduan asal dia. Okey. Cuma kita yang tak biasa ni, kita pun akan bertanya-tanya lah. Kenapa dia bunyi begini? Kenapa dia bunyi begini? Yang tu tak boleh buat apalah. Kita hanya tengok dan itu saja yang ada. Diberikan itu saja. Maknanya kalau Roma Yarmi, dia tak gunalah Roma Yarmah. Okey. Alright. Kembali kita pada tadi. Cuba tengok semula. Ya. Ghawa yaghwa. Okey. Hawa yahwa. Ini samalah. Hawa yahwa, ghawa yaghwa, dia pakai pattern sama. Tetapi waqa yaqi rama yarmi, ini pattern yang sama. Rama dengan waqa mudhari' dia pattern sama. Tapi hawa dengan ghawa
Rawa dengan ni dia pattern lain tapi dia sama dengan ni lah. Hawa pun yahwa, rawa pun yarwa. Okey. Alright. Ayat pertama cuba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Yang ni kita minta Puan Aisyah silakan. Assalamualaikum. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Dan tidaklah wama dan tidaklah wamaita engkau telah melempar, engkau Muhammad telah melempar iz ketika ramaita engkau melempar walakinnallah tetapi Allah rama, dia yang telah melempar. Okey. Sekali lagi. Apa yang lempar, apa melempar? Silakan. Wama dan tidaklah ramaita engkau Muhammad telah melempar. Okey. Iz ramaita ketika engkau Muhammad melempar. Walakinnallah tetapi Allah rama, dia yang telah melempar. Maksud dia apa tu? Puan Cik Wah tu tunggu terjemahan tu. Lempar, melempar. Apa yang lempar ni? Macam mana tu? Cara mudah. Ya. Masalah lain ni kot. Okey. Kawan macam mana tu? Cuba bagi kawan pula. Ceramah sikit. Tengok kawan punya ulasan. Macam mana melempar tu? Itulah Ustaz, saya pun duk pening ni, melempar lah, melontar lah. Tak berapa faham sangat lah Ustaz. Okey. Alright. Okey, tak apa. Yang penting ni ayat Quran lah. Ya. Yang penting kita imani ini ayat Quran. Tapi macam mana orang cerita dengan kita tu kena hati-hati lah. Ini surah Al-Anfal ayat 17. Surah Al-Anfal ayat 17. Nanti boleh rujuk lah. Okey. Ini kita nak tengok yang betul lah. Yang lain-lain tu nak kata salah pun saya tak berani lah. Tapi kalau dulu-dulu kita belajar, kita baca, kita hafal. Belik-belik Malaysia orang tua kampung pula ajar kita. Ni ayat mancing ikan Ustaz. Ayat mancing ikan pula. Nak mancing ke, nak memukat ke, nak menangkap something ke, dia kata bacalah ayat ni. Saya tak berani kata salah ke apalah. Tapi cuba tengok makna dia yang sebenar dulu. Ini cerita tentang peperangan. Orang dulu senjata bentuk pedang, betul? Panah, tombak. Jadi dulu semua pakai tenaga. Hari ini kita boleh kias dengan meriam, senapang dan sebagainya lah. Jadi Allah nak kata, hakikat sebenarnya ketika tombak, melontar anak panah, menghunus pedang itu, ketika mana aksi itu dijalankan, hakikat yang mengenakan dan melontar itu sebenarnya adalah tenaga yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud dia. Secara zahir kita lah yang tembak. Panah tu betul. Tapi secara tauhidnya yang mengenakan tu siapa? Allah lah. Sebab tu dia kata wa ma ramaita. Dan tiadalah engkau meronta. Ma tu tidaklah. Tidaklah tatkala ketika mana ramaita
engkau melontar itu, walakin, akan tetapi. Allah harama. Allah lah sebenarnya yang melontar. Ya, maksudnya Allah lah sebenarnya yang mengenakan sasaran lontaran tersebut. Itu maksud tafsir yang panjang dia lah. Tapi kalau satu-satu, wa ma ramaita, dan bukanlah engkau yang melontar. Tidaklah engkau melontar, iz ramaita, ketika mana tatkala engkau melontar, walakin Allah rama. Akan tetapi Allah lah yang melontar. Okey. Boleh? Itulah maksud dia. Okey, yang kedua. Yang kedua kita minta Kak Wan lah, silakan. Ini biasa ni ayat ni. Ayat orang Melayu familiar ni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum tu. Ni surah apa ni kawan? Biasa tapi tak ingat. Allah, macam pernah dengar tapi kat mana pula ni. Oh. Alam Tarakai. Okey. Okey. Tarmihim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tarmihim bihijaratin min sijil. Okey, sebentar. Soalan saya, tarmi, fi'il apa tu? Tarmi, fi'il apa? Fi'il apa? Tarmi. Cuba tengok dekat muka surah 14 tu. Tarmi tu, fi'il apa tu? Tarmi. Apa tu? Nahi. No, dekat muka surah 14 tu, dekat kita punya ni kita punya vocab ni, tarmi ni dekat area mana? Madhi ke, mudhari ke, amal ke, nahi? Mudhari. Mudhari mana ni? Jari mana? Wait. Sekejap Ustaz. Marji. Soalannya jari mana? Mudhari jari mana? Mudhari. Marji. Wait Ustaz. Mudhari ada ya. Oh yang Ustaz. Wait. Yang mi ya. Yang atas sekali ke Ustaz? Jari mana? Jari kelingking atas sekali. Jari kelingking atas sekali. Yang ni, yang dekat ketah kita ni, yarmi. Ini dia pakai ta. Tarmi. Kejap Ustaz, kejap. Tak apa, kita tunggu sampai pukul 11 kita tunggu ni. Ada ni saya punya tangan dia dekat sini ni, tarmi ada pula bawah. Dia ada tete tapi mana pula tete tu. Tak. Jari mana? Saya tanya jari mana je? Jari mana? Jari dekat jari manis atas. Satu lagi? Ada dua. Jari manis atas. Jari manis atas dengan jari tengah atas. Dia terperanjat pula ada dua tu. Kalau jari tengah siapa? Jari tengah tu muzakkar. Jelas siapa dia? Dia ke, saya ke? Okey, awak. Lelaki perempuan? Lelaki. Kalau jari manis siapa? Jari manis perempuan. Awak ke dia? Dia. Okey. Tengok ayat ni. Dalam ayat ni dia ke awak? Sila bagi keputusan. Wait. Dalam ayat ni dia ke awak? Tarmihim, ada him bawah tu. Him jangan tengok. Him tak ada kena mana. Tarmihim. Macam mana? Okey, tak apa, teruskan. Sila terjemah. Tarmihim
melontarlah. Kalau Ustaz jadi payah dah Ustaz. Tadi okey dah ni jadi lain dah. Bihijarat Ha. min tak boleh lah Ustaz. Tarmihi melontarlah bihijar min daripada sijil. Okey. Cuba tengok hijarah tu. Dia kadang-kadang Arab ni, kadang-kadang kita tengok sekali macam tak tahu. Tapi Right. sebenarnya bila kita sebut benda lain tu lah saudara dia rupanya. Okey, cuba tengok hijarah tu. Okay. Kalau saya sebut Hajar Aswad, faham tak? Apa dia Ustaz? Kalau saya sebut Hajar Aswad, faham tak? Sahabat? Hajar Aswad bukan sahabat. Tahu dah Ustaz. No, kalau saya sebut Hajar Aswad, faham tak? Faham. Hajar Aswad tu apa? Hajar tu apa? Ya. Saya tahu dah Ustaz. No, yang pergi cium dekat Kaabah tu, kenapa? Hajar Aswad. Hajar Aswad tu apa? Hajar tu apa? Batu. Batu lah tu. Itu batu lah tu. Hijarah tu batu lah. Okey. Dan melontarlah batu daripada sijil. Itu bukan sijil. Okey. Okey, tak apa. Terima kasih. Alright. Malulah kita. Tak apa. Tarmihim. Ta di situ. Dia merujuk kepada burung-burung. Ini kan cerita Tayran Ababil. Betul? Ada orang terjemah dia kata burung ababil. Okey, jadi apa kerja burung tu? Tarmihim. Ia melontar mereka. Burung-burung itu membaling mereka. Melontar tentera bergajah itu dengan apa dia lontar? Dengan bihijarah, dengan batu. Min daripada sijil. Setengah kata batu yang dibakar. Batu yang tanahnya dipanaskan, dibakar. Setengah tafsir kata batu daripada neraka sijil. Wallahu a'lam. Yang penting dia panas lah. Bila kena tu terbakar. Macam apa? Dalam ayat ujung dia kata apa? Bila terkena dia jadi apa? Kafaja'alahum ka'asfin ma'kul. Macam daun yang dimakan ulat. Okey. Itu yang kedua. Seterusnya. Alright. Silakan. Puan Siti silakan. Tengok Puan Siti tak sabar nak menjawab. Mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yarmunal musanati summa lam ya'tu bi amri ba'atin syuhada. Wallazina, dan orang-orang yang yarmuna menuduh. Siapa menuduh? Orang yang menuduh wanita tu lah. Macam ni. Okey, terus. Ini dah study awal ni. Yarmuna al-muhsanati, wanita-wanita yang menjaga kehormatan mereka, kehormatan lah. Summalam, kemudian ya'tu bi'arbi'atin syuhada, kemudian mampu bi'arbi'atin dengan 4 saksi, mendatangkan 4 saksi syuhada, 4 lagi lah syuhada tu.
saksi. Dah terlajak pula timahan dia. Okey. Ini betul-betul study ni. Tak sia-sia nota ni. Tidak saksi. Okey. Dr. Gaya sila bantu ayat yang sama. Apa cerita dia tu? Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yarmunal muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Ya. Dan orang-orang yang mereka telah lontar, mereka melontar muhsanati, perempuan-perempuan itu, maka lam tidak yaktu, mereka akan dengan 4 tak tahu dah. Syuhada is syuhada lah, tak apa. Okey. Ini cerita mahkamah ni. Belum pergi mahkamah, suruh cerita pun dah bergigil macam depan mahkamah kan ni. Okey. Alright. Yarmuna. Cuba tengok balik. Yarmi atas. Tengok sini. Ya. Rama, Yarmi. Bila Yarmi ni kita pindahkan ke jari kelengking bawah sekali. Mereka semua. Dia tak jadi Yarmiyu. Dia jadi Yarmuna. Okey. Yang ini dia tidak pakai makna asal. Apa maksud tidak pakai makna asal? Orang Melayu yang makna asal fizikal apa? Melontar jamrah. Melempar batu. Melontar batu, betul? Tetapi dia ada yang abstrak. Apa maksudnya? Dr. Gaya telah melemparkan tuduhan palsu terhadap saya. Maknanya tangan dia tak bergerak pun. Itu bukan fizikal. Itu yang maknawi dia panggil. Maknanya kita pakai melontar tapi bukan kita tak ada baling tapi kita faham. Melemparkan, melontarkan tuduhan. Maknanya makna macam yang fizikal tapi tidak ada perbuatan fizikal lah. Okey. Muhsan. Dalam Quran lelaki muhsan. Kalau perempuan muhsanah. Muslimah muhsanah. Kalau ramai muhsanat. Muhsan untuk lelaki, muhsanah untuk perempuan. Jadi secara mudah muhsan ini dia merujuk kepada orang yang baik. Orang yang menjaga kehormatan. Dia tak sama dengan orang jahat, orang yang buat benda-benda yang tak elok. Yang muhsan ni orang yang terpelihara lah, terjaga. Okey. Kemudian cuba lihat lam ya'tu. Asal maksud dia ya'ti. Tengok sini. Ata. Kalau dia ata biasa, datang. Ata telah datang. Mudhari' dia ya'ti. Datanglah. Bila mereka dia jadi ya'tunah. Dia tak jadi ya'tiyunah. Okey, dalam ayat kita tu dia buang nun tu lah. Sepatutnya ya'tunah. Kenapa dia buang nun nanti kita belajar. Okey, jadi dalam ayat kita tu dia adalah mudhari' jari kelengking bawah sekali. Mereka. Kalau dia solo begini, ata mudhari'nya ya'ti, maknanya datang. Tetapi kalau ata dengan mudhari' ya'ti ini kita bawa dengan package ni, tengok. Kita bawa dia dengan package huruf ba.
Ada ba tak kat situ? Lam ya'ti tu bi'arbaati. Ada ba tak? Ada. Ada. Okey, tengok hati-hati Kalau atas sahaja datang. Tapi kalau atabi datang dengan. Okey, dengar baik. Datang dengan sama makna tak kalau saya kata membawa? Baru sama Ustaz. Kak Wan datang ke kelas dengan 2 tandan pisang. Maksudnya apa? Membawa 2 tandan pisang lah. Itu masuk atabi tu. Kalau di atas saja datang. Tapi kalau tambah ba, kalau literal kita kata datang dengan lah. Tapi terjemahan yang lebih tepat membawa. Jadi isunya apa? Isunya ialah ada lelaki-lelaki yang menuduh wanita-wanita yang baik, wanita-wanita yang terpelihara itu, dia kata mereka ini penzina, mereka ini jalang, mereka ini jahat dan sebagainya, tetapi mereka tidak bawa datang 4 orang saksi. Dalam Islam kena bawa 4 orang saksi. Wallazina, dan orang-orang yang yarmuna, mereka melontar, mereka menuduh, al-muhsanat, wanita-wanita yang baik, wanita-wanita yang terpelihara kehormatannya. Suma, kemudian lam ya'tu bi, lam itu tidak, ya'tu bi, mereka membawa datang, arba'ati, 4, syuhada, jangan terjemah syuhada di medan jihad pula. Kita dengar syuhada di medan jihad ajalah. Syuhada di situ ialah plural kepada syahid. Syahid ni apa? Saksi. Syahid boleh, kadang-kadang kita pakai syahid pun boleh juga. Jadi kalau seorang syahid ataupun syahid, kalau ramai syuhada. Mereka tidak membawa datang 4 orang saksi. Jadi kalau ikut Islamic law, apa yang kena? Mereka akan disebat 80 kali sebatan. Dikenakan 80 kali sebatan. Dan kesaksian mereka tidak akan lagi diterima selama-lamanya kerana dianggap sebagai penipu. Namanya akan direkodkan. Alright. Itu maksudnya. Okey. Seterusnya. Ini panjang lah. Yang last ni panjang pula. Kita ambil yang baris terakhir sekali. Baris yang terakhir, surat 15, ini perkataan lain. Untuk baris yang terakhir, kita masuk perkataan nombor 2 ni. Sini. Waqa. Cuba tengok. Waqa. Okey. Sini, baik. Saya terangkan. Ini dia detail sikit ni. Kalau tak faham, nanti payah. Okey, tengok Tengok sini. Tadi kita kata apa maksud waqa? Telah jaga, telah pelihara, betul? Okey. Telah jaga, telah lindungi, telah pelihara. Okey. Ini fi'il madhi. Kalau saya tukar kepada saya telah jaga. Saya telah pelihara. Saya telah lindungi. Waqaitu. Okey. Kalau saya pindahkan kepada kami,
kami telah jaga, kami telah lindungi, kami telah pelihara, dia jadi waqaina. Okey. Ya. Sekali lagi. Ini madhi asal ni. Dia telah jaga. Yang ni madhi asal yang saya buat dalam kurungan ni madhi asal. Huwa lah ni, huwa. Dia telah jaga, dia telah lindungi, dia telah pelihara. Okey. Soalannya, bila saya tukar waqa madhi asal kepada jari ibu jari bawah sekali, kami telah jaga, kami telah melindungi, kami telah pelihara, berubah daripada waqa menjadi waqainah. Okey, soalannya, macam mana saya nak kata, dengar baik, macam mana saya nak kata, dia telah jaga kami, dia telah lindungi kami, dia telah pelihara kami. Hati-hati. Tengok sini, sekali lagi. Ini kami telah jaga. Betul? We. Ini kami yang jaga ni. Kami dah jaga, kami dah lindungi, kami dah pelihara. Tetapi yang kita nak buat ini ialah versi ini, versi huwa ni, kita nak tambah dengan dhamir muttasil. Nah, kita nak tambah belakang tu dengan dhamir muttasil. Na tu, Rabbana. Na yang belakang. Na tu kami, betul? Jadi kita nak tukarkan dia kepada, dekat sini ada huwa. Dekat sini madhi asal huwa. Yang di sini ada nahnu. Na tu milik siapa? Nahnu lah. Jadi macam mana kita nak kata dia telah jaga kami? Kita tak boleh pakai yang ni. Ni hati-hati. Kalau kita pakai waqaina, ini kami telah jaga. Dia tak ada dia kat sini. Kena mati kata. Jadi dia nak bezakan, jangan keliru dengan yang ini sebab di sini tak ada dia. Ini totally kami je. Sebab itulah alif berbentuk ya itu dia tukarkan kepada alif biasa dalam Quran. Macam gini. Waqana. Waqana. Tapi dalam ayat kita tu alif tu dia ganti mat lah. Wa waqana. Dalam perkataan waqana ini hati-hati. Ini adalah bersamaan dengan yang ini. Apa maksudnya? Dia telah jaga kami. Dia telah pelihara kami. Dan jangan terjemahkan yang ini. Salah. Yang ini terjemahannya kami telah jaga. Kami telah pelihara. Ya. Macam pening nampaknya tu. Apa lagi sedang di kuarantin tu. Boleh Puan Cik Wah? Boleh nampak? Tak dengar. Tengok ada pula tukarkan kepada alif ni, waqar tu. Tak, itu isu alif lah. Dia sama macam ni, sama macam ni. Tengok sini. Kita ambil yang asal aja. Kita dah familiar dulu dengan ja'ala, betul? Ja'ala, Betul? Ja'ala, Bukan? betul. Ja'ala betul, telah jadikan, betul? Betul. Okey. Sekarang ni saya nak tukar ayat ni kepada kami telah jadikan. Apa bunyi dia? Ja'alna, betul? Wa ja'alnakum azwaja, dan kami telah jadikan kamu semua berpasangan. So ja'alna ni kami jadikan. Ja'alna ni jangan tersalah dengan, jangan sekali-kali tersalah terjemah dengan ja'alana. Tak sama. Kalau faham yang ini, fahamlah atas ni. Sekali lagi. Ja'ala, dia telah jadikan, betul?
Okay, ini jari kelengking atas sekali. Ini madhi asal. Bila kita pindahkan kepada fi'il madhi di ibu jari yang nahnu tu, dia jadi apa? Ja'alna. Kami telah jadikan. Yang ini bukan. Yang ini lain. Yang ini tak ada kena-mengena. Yang ini adalah gabungan di antara ja'ala yang ada huwa tu, dia telah jadikan, tambah dengan na dhamir mutasil kami tu. Dia beza dia mati dekat lam tu je. Kalau lam tu mati, kami telah jadikan. Tapi kalau lam tu hidup, dia tak ada kami kat sini. Dia telah jadikan kami. Jangan salah baca. Okay. Salah baca habis doa kita. Alhamdulillah. Lepas makan kan orang kita baca doa. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna ke wa ja'alana? Waja'alna. Sudah. Lagi belajar lagi hang. Waja'alan. Lagi belajar lagi hang. Siapa baca wa ja'alna dalam doa tu dia jadi Tuhan. Kami jadikan. Kami tu Allah. Yang kita nak ialah wa ja'alana. Dia jadikan kami. Waja'alana. Dia tu siapa? Allah. Jangan baca wa ja'alna. Siapa baca wa ja'alna dia jadi Tuhan. Sudah. Kita nak wa ja'alana minal muslimin. Dia jadikan kami daripada orang-orang Islam. Siapa yang baca wa ja'alna minal muslimin, kami jadikan daripada, jadi Tuhan pula. Nampak simple lah. Hati-hati. Mati tak mati ni dia ada dia punya signifikan dia. Kalau kita baca wa ja'alna, ini hanya ada kami saja di sini. Kami jadikan. Tetapi kalau kita baca ja'alana, dia telah jadikan kami. Okey. Itulah ceritanya. Alright. Jadi apa ayat tu dia kata apa? Tengok ayat terakhir tu dia kata apa? Dia kata famanallahu alaina. Maka Manna di sini telah menganugerahkan. Manna telah menganugerahkan. Okey. Allah telah menganugerahkan. Cuba tengok. Maka manallahu, Allah telah menganugerahkan alaina, ke atas kami, kepada kami, wa waqana, dan dia telah memelihara kami. Dia telah lindungi kami daripada apa? Azab as-samu, api neraka. Azab api neraka. Jadi sekali lagi di sini bukan waqaina, tetapi dia guna waqana. Itulah beza dia. Alright. Okay. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Maknanya waqana di sini dia jadi lindungi, ya? Macam mana? Waqana di sini jadi waqana ni jadi lindungi. Allah melindungi, ya? Melihara. Dia telah dan dia lindungi kami. Dia pelihara kami. Pelihara. Okay. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey. Begitulah. Kita sudah berada di fasa-fasa terakhir terjemahan untuk fi'il-fi'il yang sakit ini.
Alright. Jadi insyaAllah dia akan sambung semula nanti kalau tak ada apa-apa. 2 minggu akan datang lah untuk kelas yang seterusnya. Jadi ada masa tu kerja rumah pun dah banyak, dah tak ada lagi ni. Jadi semak-semak lah, selak-selak nota tu kalau ada masa-masa terluang. Sebab nanti bila habis nota-nota ini kita akan masuk level yang seterusnya, level yang lebih dalam sedikit. Bukanlah susah sangat tapi tidak berapa senang juga. Maknanya senang sangat pun tidak, susah sangat sampai tak boleh pun tidak. Okey, itu ceritanya lah. Jadi masih ada masa lah untuk mengemaskinikan fail. Bukan sekadar kemaskini di atas meja, kemaskini juga di dalam minda dan kita punya kotak pemikiran. Okey, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima kasih, Ustaz. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.